Semuanya bermula dengan satu app dating yang kita nampak macam normal je. Pertemuan random antara lelaki dan perempuan dalam satu app dating. Diorang berbalas mesej, sembang-sembang macam biasa dan akhirnya diorang plan nak jumpa depan-depan. Masa tu Christmas pun dah nak dekat. Perempuan tadi tu bernama Katie dan dia ni seorang cikgu yang baru berusia 23 tahun. Si lelaki tu pula adalah Carl. Dari mesej dan perwatakan, dia nampak macam baik, sopan dan charming. Macam lelaki normal yang memang ikhlas nak berkawan. Tapi Katie ni dia tak tahu di sebalik wajah tenang Carl tadi ni ada sisi gelap yang dia tak pernah bayangkan. Beberapa jam lepas diorang keluar berjumpa tu kan, Katie ni terus hilang tanpa jejak. Tiba-tiba dia tak dapat dihubungi dan dia tak balik ke rumah. Family dan kawan-kawan dia yang mula panik ni cubalah cari dia ke mana saja si Katie ni pergi. Sampailah pada malam Christmas tu, sesuatu yang paling ditakuti akhirnya telah menjadi kenyataan. Di kawasan sebuah hotel, polis terjumpa mayat perempuan. Dan inilah kisah tragis Katie yang berjumpa dengan lelaki yang tak dikenali. So, siapa Katie sebenarnya? Dia ni anak bongsu daripada 3 adik-beradik perempuan. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Mak dia bernama Jennifer dan ayah dia pula bernama William. Diorang sekeluarga ni tinggal di Essex yang terletak di timur London. Masa dia jadi student university, dia belajar kos sejarah dan politik. Dia pernah jadi sukarelawan semasa Olimpik London dan selalu spend time dengan kanak-kanak yang kurang bernasib baik di US. Hobi Katie ni adalah bermain sukan air dan disebabkan minat dia yang mendalami, akhirnya dia telah menjadi jurulatih kayak. Katie digambarkan sebagai seorang yang manis, ceria dan penuh dengan cita-cita. Semua orang sayangkan Katie sebab dia selalu prihatin pasal orang lain. Pendek cerita, dia ni memang selalu utamakan orang lain dan lepas tu barulah diri dia sendiri. Pada tahun 2015, semasa dia berusia 23 tahun, Katie yang masih tinggal dengan parents dia telah mendapat offer untuk bekerja sebagai seorang guru. Dia memang suka sangat nak jadi cikgu sebab itu memang cita-cita dia dari dulu lagi. Kemudian pada Disember tahun yang sama, Katie ni mula berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Carl yang berusia 27 tahun. Dia kenal dengan Carl ni di sebuah app dating yang bernama Plenty of Fish. Dari awal lagi, Carl ni tunjukkan diri dia ni macam seorang lelaki yang berpendidikan dan berkejaya. Dia beritahu dekat Katie yang dia ni adalah lepasan pengurusan perniagaan dan ada master dalam bidang kewartawanan dan komunikasi media dari sebuah universiti. Dia cerita juga yang dia ni pernah intern selama 2 bulan dekat akhbar The Independent. Bukan tu je, Carl ni pernah cakap yang sekarang ni dia tengah sambung master dalam bidang undang-undang di BPP University Law School. Dia siap mengaku yang konon-kononnya yang dia ni ada firma guaman dia sendiri tau. Tapi hakikatnya semua yang dia cerita ni propa je. Dia menipu sebab dia nak nampak hebat dekat mata Katie, padahal zero. BPP University Law School tadi tu kan tak ada langsung record Carl. Dia tak pernah jadi student dekat sana, dia tak pernah belajar undang-undang dan dia tak pernah jadi peguam. Dan yang lagi scary tu kan, beberapa minggu sebelum tu dia baru je dijatuhkan hukuman penjara bersyarat sebab ugut nak bunuh 2 orang perempuan. Dan Katie ni memang tak tahu langsung pasal benda ni sebab diorang pun baru kenal sangat. Jadi Katie yang naif dan mudah percaya dengan orang ni, dia pun percayalah dengan semua cerita dongeng Carl tadi. Dia tak sedar langsung yang dia kena tipu. So diorang berdua ni keraplah berchatting dekat app tadi. Diorang sembang-sembang macam biasa dan akhirnya diorang bersepakatlah untuk keluar dating secara real. Yelah, mestilah teringin nak jumpa depan-depan kan. Sampai bila nak dating dalam online je. So Carl ni pula dia semakin taksub dengan penipuan dia. Dia siap cipta lagi akaun LinkedIn yang palsu yang konon-kononnya dia ni adalah setiausaha sosial Persatuan Atlet University dan kapten pasukan golf. Semua benda yang dicipta ni hanyalah umpan untuk Katie ni percaya dekat dia. Dia nak buat supaya Katie nampak yang dia ni legit, meyakinkan, hebat dan boleh dipercayai. Sampailah pada 23 Disember 2015, Katie ni betul-betul keluar dating dengan Carl. Dan lepas tu, Katie ni tak pernah lagi balik ke rumah dia dan itulah hari yang paling malang dalam hidup Katie. Pada malam 23 Disember 2015 tu, Katie dengan Carl pun berjumpa untuk dating. Diorang keluar minum-minum dekat sebuah restoran dan masa tu Katie ni sempatlah hantar mesej dekat kawan-kawan dia dan dia cakap yang dating diorang ni nampak macam okey je. Lepas tu, diorang pun naik taksi dan menuju ke sebuah hotel. Diorang check in hotel tu dalam pukul 3.30 pagi. Setengah jam kemudian, Katie call receptionist sebab dia nak minta 2 berus gigi. Esok pagi tu, family dengan kawan-kawan Katie ni cubalah nak contact dia. Diorang mula jadi risau bila Katie ni tak ada respon dan dia pun tak balik ke rumah. So, family dia ni pun mula kumpul maklumat dan cari Katie ni dekat mana. Masa inilah diorang terfikir, kau mungkin tahu sesuatu sebab dia adalah orang yang terakhir bersama dengan Katie. Lepas tu, diorang pun cubalah
contact Carl ni melalui Facebook. So dia reply dan dia cakap yang Katie ni dah balik naik teksi. Dia pun tak tahu Katie ni pergi ke mana lepas tu. Family Katie ni pula dia tak mudah percaya dan diorang yakin Carl ni mesti tahu something. Akhirnya diorang pun cubalah korek segala maklumat yang ada dan akhirnya diorang dapat tahu dekat mana family Carl ni tinggal. So ayah Katie ni pun terus pergi ke rumah parents Carl. Bila dia sampai dekat sana, mak Carl lah yang buka pintu. William pun tanya Carl dia ada ketak sebab dia ada hal penting yang dia nak cakap. Tapi mak Carl cakap yang anak dia tak ada dekat rumah sebab dia keluar jalan-jalan dengan anjing. Lepas tu William pun ceritalah dekat mak Carl ni apa tujuan dia ke sana. Dia cakap yang dia nak berjumpa dengan Carl sebab anak dia Katie dah hilang selepas diorang ni berjumpa. So mak Carl ni pun teruslah call anak dia dan ditanya pasal Katie. Nak tahu tak apa yang si Carl ni cakap dekat mak dia? I am a monster, I put her in the ground. Masa tu mak dia agak terkejut, tak tahulah yang anak dia ni tengah bergurau ke apa. So sebenarnya Carl ni bukanlah orang asing bagi pihak polis tau. Sebelum dia kenal dengan Katie, dia memang seorang yang dikehendaki polis, orang yang bermasalah lah. Sejarah hidup dia ni penuh dengan masalah perangai yang ganas dan suka ugut orang. Pada tahun 2009 dulu, Carl pernah diberi amaran sebab dia serang girlfriend dia. Pada tahun 2013 pula, dia dinilai sebagai orang yang berbahaya kepada diri dia sendiri. Dan tahun yang sama tu, dia cakap ada orang nak cederakan dia tapi tak ada bukti pun, macam lebih kepada dia punya khayalan je. Pada Julai 2014, dia pernah serang abang kandung dia. Tapi kes tu tak diteruskan sebab abang dia ni tak nak bagi kerjasama. Kemudian masuk Februari 2015 pula, Carl tinggal serumah dengan girlfriend dia. Dan beberapa bulan lepas tu, Carl jumpa doktor psikiatri dan dia cerita pasal imajinasi dia yang ganas dan disturbing. So benda tu dianggap serius dan doktor tu pun terus report polis. Bila Carl dapat tahu yang fantasi dia tadi ni telah direport kepada polis, jadi Carl ni naik angin lah. So dia pun call doktor tadi dan dia ugut nak bunuh doktor tu. Tak lama kemudian, Carl ni pun kena tahan di bawah Akta Kesihatan Mental. Selepas penilaian dia buat, mental Carl ni memang di tahap yang agak berbahaya dan serius. Carl pernah ngaku dekat doktor sejak kecil lagi dia memang suka fikir pasal nak bunuh orang. Bila dia fikir je pasal benda tu kan, dia rasa puas sangat. Lepas tu, doktor ni pun buatlah laporan yang Carl ni berisiko tinggi terhadap orang lain, terutamanya orang perempuan. Dan yang scary tu, Carl ni memang sedar sepenuhnya pasal imajinasi dia. Maksudnya, masa dia tengah fikir benda-benda fantasi yang menakutkan tu, dia memang waras dan bukan ada penyakit mental macam skizo ke apa. So dikatakan laporan doktor tu tak didedahkan kepada agensi awam yang lain sebagai langkah berjaga-jaga. Pada April 2015 pula, Carl ni mengaku bersalah atas ugutan membunuh terhadap ahli keluarga girlfriend dia. Dia pun dibenarkan ikat jamin dengan syarat yang dia ni kena pakai alat pemantau elektronik dan kena tinggal dekat rumah parents dia. Dan maklumat pasal kesalahan dia ni, polis dekat sana memang tak tahu apa-apa. Dia macam ada miscommunication lah di antara agensi yang terlibat dengan polis. Macam agensi-agensi ni dengan polis, diorang macam tak ada link tau. Perangai buruk Carl ni pula macam tak ada kesudahan dan semakin menjadi-jadi. Kes dia yang ni kan cuma dianggap masalah kecil je dan tak perlu dipantau dengan ketat. Pada Ogos 2015, Carl ni cuba nak bunuh diri buat kali kedua. Kali ni dia terus dimasukkan ke hospital sakit mental. Sepanjang dia ada dekat hospital tu, Carl ni jadi lagilah berbahaya terutamanya kepada orang perempuan. So staff dekat sini pun cuba nak pindahkan Carl ni ke ward lelaki yang tak ada langsung pesakit perempuan. Ward yang dia duduk sebelum ni memang bercampur dengan pesakit perempuan tau. So bila dah jadi macam tu, diorang terpaksa pindahkan dia dan staff situ minta Carl ni terus ditahan dekat sana dengan lebih lama. Lepas tu, pada 17 September pula, Carl ni cuba ugut bunuh buat kali keempat. Kali ni dia mengamuk dekat seorang nurse dan dia ugut nak bunuh nurse tadi tu. So ugutan bunuh dia yang ni terus dilaporkan kepada pihak polis. Tapi polis tak anggap yang kata-kata dia ni sebagai jenayah. Maybe sebab dia pun dah ada dekat hospital mental kot, jadi benda tu macam dia cakap bukannya dia sedar pun. So polis assume dia gila dan kata-kata dia ni tak perlu dikisahkan. So fast forward pada 2 Oktober, Carl pun telah dibebaskan dari hospital mental tadi selepas penilaian dibuat. Pada 2 Disember pula, Carl dijatuhkan hukuman atas ugutan-ugutan dia yang sebelum-sebelum ni. So hukuman yang dia kena tu adalah penjara 9 bulan digantung selama 2 tahun. Maksudnya dia tak terus masuk ke dalam penjara masa tu. So dalam tempoh 2 tahun, kalau dia buat masalah, hukuman 9 bulan tu akan terus aktif dan dia akan terus masuk ke dalam penjara. Kiranya hukuman 9 bulan tu digantung dan depends kepada perangai dia lah macam mana. Kalau dia buat hal lagi, memang on the spot lah dia kena penjara. Selain hukuman tadi, dia juga diwajibkan untuk menjalani rawatan mental dan juga program pemulihan. So
So lepas dah dapat arahan macam tu, Carl pun berjumpalah dengan doktor psikiatri. Pada 11 Disember dia jumpa dengan doktor dan dia minta ubat untuk 2 bulan. Awal tu doktor ni memang dia tak nak bagi, tapi Carl ni asyiklah paksa dia. So doktor tu pun bagilah ubat untuk sebulan sebab Carl ni pernah ada rekod nak bunuh diri. Dan pada 23 Disember Carl ni keluar dating dengan Katie. Tak sampai 2 minggu dia dijatuhkan hukuman, dia dah bunuh orang guys. So Nina akan cerita secara ringkas timeline pada malam kejadian tu. Jadi lepas diorang dah minum-minum ni kan, Carl ni pujuk Katie untuk check in dekat sebuah hotel dan diorang naik teksi pergi ke sana. Diorang sampai dekat hotel tu dah lewat pagi dan staf hotel ni perasan yang Carl mabuk teruk. Dalam pukul 4 pagi pula, Katie ni minta 2 boros gigi dari resepsionis. Dan dipercayai beberapa jam lepas tu Carl telah bunuh Katie ni dalam bilik hotel. Lepas dia dah bunuh Katie, dia buat macam tak ada apa-apa yang jadi. Dia siap request nak check out lambat sikit dan dia gantung sign do not disturb dekat tombol pintu bilik hotel. Dalam waktu tengah hari macam tu, Carl ni pun check out dan dia berjumpa dengan perempuan yang baru pula. Perempuan ni dia kenal melalui app dating yang lain. Masa dia berjumpa dengan perempuan yang baru ni kan, dia mengaku yang dia baru je bunuh someone. Lepas tu dia kata yang after this dia akan masuk ke penjara dalam tempoh yang lama. Kalau korang jadi perempuan tu kan, apa respon korang? Nak gelak macam joke dia ni terlalu dark. Nak percaya pun macam confused. Betul ke dia ni bunuh orang? Kalau Nina lah jadi perempuan tu kan, apa yang pasti itulah pertemuan pertama dan terakhir Nina akan jumpa dengan dia. Kalau dia ajak keluar jalan-jalan ke apa lepas tu, maaf, saya tak nak. So lepas dari perjumpaan tu kan, Carl ni pun teruslah balik ke rumah parents dia. Dia pun menjalani hari dia macam selalunya. Tak lama lepas tu Carl pun kena tangkap dekat sebuah taman. Dan masa dia kena tahan tu kan, dia terus mengaku dekat polis yang dia dah bunuh Katie dan dia siap cerita lagi yang dia tinggalkan mayat Katie ni dekat mana. Polis pun pergilah ke lokasi yang dia cakap tu dan polis terjumpa mayat Katie ni tak jauh dari sebuah hotel. Mayat dia disorok dalam kawasan semak dan tak jauh dari sebuah tong sampah. Masa polis jumpa mayat Katie tu, dia dibungkus dengan menggunakan comforter dari hotel. Dan kemudian mayat Katie ni pun terus dibawa ke hospital untuk dibedah siasat. So, punca kematian dia adalah disebabkan tekanan yang kuat pada leher, iaitu dia dicekik sampai mati. Pakar forensik juga jumpa kesan kecederaan pada badan Katie dan dipercayai semuanya berlaku sebelum kematian. Pakar forensik dedahkan yang serangan tu bukan singkat dan ringan, tapi serangan ni adalah serangan yang ganas dan berpanjangan. Selepas Carl ni kena tangkap, dia cakap dekat doktor sekretari yang dia adalah monster. Time dia kena soal siasat dengan pihak polis ni pula kan, dia bercakap macam orang yang tak ada hati dan perasaan tau. Carl cerita dekat polis yang diorang ni buat hubungan badan dalam bilik hotel. Dia nak cakap lah yang diorang ni berasmara atas dasar suka sama suka. Tapi hasil pemeriksaan perubatan menunjukkan kecederaan pada badan Katie ni bukanlah suka sama suka, tapi lebih kepada kekerasan. Ujian toksikologi mendapati yang Carl ni berada di bawah pengaruh alkohol dan beberapa jenis dadah semasa kejadian. Seorang pakar sekretari forensik diminta untuk menilai emosi dan perangai Carl ni macam mana tau. So doktor ni kata yang Carl tak stabil dari segi emosi, ada ciri-ciri psiko dan dia akan dapat kepuasan kalau dia boleh kontrol perempuan. So pembunuhan ni sebenarnya lebih kepada bermotifkan nafsu dan kuasa. Yang paling jelas tu, Carl langsung tak kesian dengan Katie. Bagi dia, nyawa Katie tu macam tak ada nilai langsung. Semasa dia kena soal siasat dengan polis tu kan, dia sebenarnya tak berapa banyak bercakap. Awal tu dia cakap yang dia tak tahu langsung pasal kehilangan Katie. Lepas tu polis telah benarkan Carl ni untuk bercakap dengan mak dia dan dekat sinilah dia mengaku semuanya dekat mak dia. Hasil siasatan polis, rupanya Carl ni kontak dengan ramai perempuan melalui app dating. Sebelum ni pun dia pernah tahu bawa perempuan lain ni pergi ke hotel yang sama yang dia check in dengan Katie. Cumanya dekat sini nasib Katie je yang tak baik macam perempuan-perempuan lain. Jadi prosedur dia pun bermula pada Mac 2016 dan dia mengaku bersalah. Dekat sinilah laporan perubatan beredahkan yang Carl ni narsisistik, tak ada perasaan dan dapat kepuasan bila dia boleh kontrol perempuan. Semasa hakim menjatuhkan hukuman, Carl ni wajib menjalani hukuman penjara seumur hidup dengan tempoh minimum 25 tahun. Lepas tu barulah lembaga parole ni akan pertimbangkan yang dia ni layak parole ataupun tak. Kalau dia layak parole sekalipun, itu bukanlah jaminan yang dia akan dibebaskan. Hakim jelaskan yang tempoh minimum tadi tu bukanlah tarikh dia keluar dari penjara, tapi untuk kes dia ni dinilai semula. Lepas tu kalau keputusan dia okey ataupun tak, semuanya bergantung kepada penilaian pakar psikiatri. Sepanjang perbicaraan dia tu kan, Carl ni langsung tak ada emosi tau. Hakim sampai cakap yang dia ni memang berbahaya sangat untuk perempuan. Apa yang jadi dekat Katie tu bukanlah kemalangan, tapi memang berpunca dari fantasi gila dia sebelum ni. So dia ni memang kalau dilepaskan dalam masyarakat,
mungkin akan ada perempuan lain yang jadi mangsa. Korang bayangkan, dalam tak sampai setahun sebelum Katie dibunuh, Carl dah terlibat dengan bermacam-macam agensi macam polis, hospital mental dan juga pihak payroll. Lepas tu semua maklumat ni tak dikongsi antara ketiga-tiga agensi tadi. Diorang anggap yang Carl ni tak berbahaya sangat tau. Pihak mahkamah siap minta supaya perubahan wajib dibuat supaya kes macam ni tak jadi lagi. Lepas tu ketua polis dekat situ pun mengakulah kelemahan sistem diorang dan diorang berjanji akan ubah. So kiranya maklumat pesalah ni akan dikongsi dengan agensi yang tertentu dan diorang akan ubah macam mana pesalah berisiko tinggi ni akan dipantau. Jadi selepas bertahun-tahun Carl ni meringkuk dalam penjara, perangai dan emosi dia bukan jadi bertambah baik tau. Makin hari jadi makin teruk sampaikan tak terkawal. Dia cuba nak ambil nyawa dia sendiri dan dia ugut nurse. Lepas tu dia punya halusinasi ni pun makin teruk. Dia pernah mengamuk gila dan diserang seorang polis ni bila dia tak dibenarkan untuk merokok. So dalam penjara diorang ni ada sel merokok tau. So bila dia nak masuk merokok, polis tak bagi, itulah yang dia mengamuk. Teruk jugalah polis ni kena sampai lebam biji mata dia dan polis tu pun dapat pampasan. Lepas dari serangan tu kan, dia pun kena transfer lah ke penjara yang lain iaitu penjara HMP Wakefield. Penjara ni juga dipanggil sebagai Monster Mansion sebab penjara ni menempatkan banduan-banduan yang paling jahat dan kejam dekat UK. So sistem kawalan dekat penjara ni memang sangat ketat dan ekstrim. Bila Carl dah pindah ke sini, dia dah mula tak nak makan ubat dan tak nak bagi kerjasama dengan doktor. Lepas tu dia suka menyendiri dan tak nak bersosial dengan banduan-banduan yang lain. Kadang-kadang perangai dia pun tak menentu tau dan jadi sangat agresif. Ada cerita yang mana ada banduan yang lain lalu dekat depan sel dia ni tau. Dia marah-marah banduan tu, ugut nak bunuh dan ada masa dia akan ludah diorang ni. Kemudian pada 11 Februari 2021, masa ni Carl dah pun 31 tahun. Dia ditemui pengsan dalam sel dia. Masa warden jumpa dia tu, leher dia ni cedera parah dan dipercayai perbuatan Carl ni sendiri. Walaupun diorang cuba nak selamatkan dia, Carl telah disahkan mati selepas waktu tengah malam. Walaupun Carl dah pun mati, segala perbuatan dia tu memang tak dapat diterima dan dimaafkan oleh keluarga Katie. Perbuatan Carl ni terlalu kejam sebab tergamak meragut nyawa anak kesayangan diorang. So Nina harap yang kes Katie ni boleh dijadikan sebagai peringatan lah, supaya kita lebih berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan orang yang kita tak kenal. Walaupun dah kenal berbulan-bulan lamanya dekat online, tapi itu luaran dia je. Hakikatnya kita tak betul-betul kenal siapa dia di dunia yang sebenar. Jadi guys, terima kasih sebab korang sudi dengar cerita Nina sampai habis. Tolong jaga diri korang dan sentiasa berhati-hati di mana pun korang berada. Sampai berjumpa lagi dalam kisah kram yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.